اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 5 syarat bagi lafaz azan dan iqamah. Ketiadaan dihubung akan dia, akan azan dan iqamah atas ketiadaan dihubung akan dia, akan azan, akan bang, atas bang orang lain. Bang je sini, bang iqamah sama je lah. Ketiadaan dihubung akan dia, ketiadaan disambung akan dia, akan azan dan iqamah atas bang orang lain, atas bang dan iqamah orang lain. Bukan kata bang sahaja, tak boleh nak sambung. Mana ni bang separuh, mula nak sambung, tak boleh. Iqamah pun tak boleh juga. Bukan bang saja, bang iqamah dia tak boleh nak sambung. Contohlah, dia abang separuh jalan, hilang suara. Lepas tu mula tolong sambung. Dia bang separuh jalan, sakit perut. Mau sambung pula tak boleh. Iqamah pun sama. Bang dan iqamah pun sama. Ketiadaan dihubung akan dia, sambung tak boleh lah. Mana kalau lah hilang suara, ganti orang lain pula bang semula daripada awal lah. Mana tak boleh nak sambung. Sama juga kita kata dia bang separuh jalan, tak nak pergi dah, sakit perut kena pergi bilik air dah, tinggal lah. Lepas tu orang lain bang daripada awal semula lah. Buat kata kawan tu bang separuh dah, pakai ambil separuh sudah, tak boleh. Dia tak boleh sambung. Bang iqamah pun sama. Syaratnya ketiadaan dihubung akan disambung tu tak boleh. Ini syarat yang kelima daripada 5 syarat bagi lafaz azan dan iqamah. Syarat pertama tertib mengikut susunan dia tu. Kalau kata tersalah, terlangkah, maka dia kena undur balik tempat yang ditinggal tu. Dan hak dia azan iqamah, hak lakah tu kena kata semula lah. Pada ni dia tinggal hayya 'alas salah, dia lakah hayya 'alal falah. Dia sedar, dia kena undur balik hayya 'alas salah 2 kali, dan hayya 'alal falah kena kata semula lah. Dan saat ni kata dah kan, tak dikira tu. Apa? Sebab apabila kita lakah tidak mengikut tertib, apa yang kita buat lakah tu tak dikira. Sama-samalah kita semayang gitu juga. Kita lupa baca Fatihah, contohlah. Kita pun rokok, kita pun i'tidal, kita pun sujud, baru teringat, maka wajib kembali balik kepada membaca Fatihah. Selepas selesai baca Fatihah, rokok i'tidal, sana saya buat dah rokok i'tidal, tak bilang. Walaupun buat dah pun kena kembali balik rokok i'tidal lah. Gitulah, tertib kena jaga. Ada ni. Ini contoh-contoh. Kita selesai berwudu, tengok-tengok di tangan ada sisik, di tangan ada getah. Tak katalah tangan kalau gitu kok. Buang sisik, buang getah, kita perata semula tempat sisik tu lah, tempat getah tu.
Lepas tu sapu kepala, basuh kaki, kena buat semula ke tak? Kena buat semula lah. Sebab tadi tu tidak sedar ni. Tidak sedar tangan dia ada sisi, tangan dia ada getah. Jadi apabila dia sapu kepala, basuh kaki, kena-kena tangan tu tak selesai lagi. Maknanya sapu kepala, basuh kaki tu tak dikira lah. Sebab tertib kena jagalah, tertib. Tertib kena jagalah. Tapi tadi kita tak perasan. Kita ingat ke tangan okey dah selesai basuh tangan. Sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Tengok-tengok di tangan ada sisik. Buang sisik itu. Perata air di sisik, di getah tu. Kemudian wajiblah sapu kepala semula, basuh kaki semula. Tadi buat dah, tak dikira. Tak jadilah sebab kira-kira tak tertib tu. Sebab nak tertib ni kena sempurna satu-satu baru boleh berpindah. Ikut susunan tu lah. Ikut susunan. Ada ni. Tapi tadi tu kalau hak kata terlupa baca Fatihah, rokok tidak sujud baru teringat, lepas tu kembali balik tu, itu kalau tu imam lah. Ataupun kita semai seorang. Kalau kita makmum tak boleh nak buat dah lah. Kalau kita makmum, imam rokok kita rokok, imam tidak kita tidak. Allah sakning. Masa imam baca surah kuat sakning tu kita galik apa panggil tau? Khoya ke apa? Khoya. Tak ingat nak baca Fatihah. Khoya. Ataupun sedap sangat dengar tok imam baca surah. Tok imam baca surah sedap, dia punya lagu Quran dia sedap, suara sedap. Kita pun duk dengar bacaan surah dia. Akhirnya Fatihah kita pun tak baca. Imam rokok, kita rokok. Lepas tu baru sedar kita Fatihah tak baca. Tak boleh nak gustang balik, tak boleh nak undur balik kalau makmum. Lepas tu rakaat tu tak ada lah. Rakaat tu tidak dikira lah sebab tidak ada satu rukun. Nak undur balik tak boleh sebab dia makmum orang, dia ikut orang. Tambah serakaat lah lepas imam beri salam. Jadi kalau kita tengok, mana mu'ajji ni, orang beri salam, dia bangun tambah serakaat lagi. Tadi masa takbir tadi, tu imam takbiratul ihram, dia takbir ihram bersama dengan imam. Imam beri salam, wah ni jadi 5 ni. Bukan 5. Sebab 1 tu tolak. Jadi 4, jadi tolak 1, jadi 3. Tapi orang tak perasan lah. Orang nampak, 5 jadi ni. Ada lah. Dia kesilapan makmum tidak ada sujud sahwi. Kesilapan makmum tidak ada sujud sahwi. Makmum ditanggung oleh imam. Dia kena ingat molek situ. Kesilapan makmum tidak ada sujud sahwi. Kalau kita imam ataupun kita semai seorang, barulah ada sujud sahwi. Imam ataupun semai seorang, siapa nak tanggung? Ke imam makmum pula tanggung? Imam semai seorang, barulah ada sujud sahwi. Kalau makmum tak ada sujud sahwi. Ada ni. Tapi bila ditambah serakaat lagi tu, lepas imam beri salam, kalau ada salah situ pun ada sujud sahwi, waktu seorang dah. Sekarang ni kita tambah serakaat. Kita bukan makmum dah, imam beri salam dah. Ketika tu ada salah, barulah ada sujud sahwi. Tambah serakaat je sebenarnya. Selepas selesai sujud yang kedua, naik pula selagi rakaat ke-6 pula jadinya. Rakaat ke-6 tu pada orang nampak lah. Naik pula selagi. Baru sedar, tambah se je. Dia pun turun balik. Tu sujud sahwi lah sebab dia ada buat salah. Sebab masa tu seorang dah. Kita makmum tadi sebelum imam beri salam. Kesilapan ketika makmum tak ada sujud sahwi. Sebab makmum ditanggung oleh imam. Sehingga kan kalau kata tu imam baca tasyahud awal, makmum ni ngaji dah kan 4 sunat tu kan, ingat dah dulu. Ingat ke tak tu 4 sunat ada tulis buka. Ilmu dalam kitab kalau gitu. Mai dia buka kitab berat. Ilmu fistutur la fisudur. Ilmu yang ada dada. You benda tak berlaku dah. Mudah ingat lah.
Dia ada 4 sunat situ kan. Dia ada sujud sejadah, dia ada situ. Dia ada kunut, dia ada tasyak awal, dia ada sujud sahwi. Kata tasyak awal kan, kalau tu imam baca, makmum saja-saja nak tinggal, dia pun bangun berdiri kat ketiga, tak batal semayang. Tapi makruh lah sebab dia mendahului imam. Lepas tu imam baca tasyak awal, sunat abad. Makmum dengan sengaja tinggal tasyak awal. Sunat ada sujud sahwi. Tak ada sujud sahwi makmum. Ada ni. Tu imam baca kunut. Dia bawa balik Mekah. Balik Mekah tak ada kunut kan. Jadi pun tak baca kunut. Makmum tinggal sunat abad tu kunut. Sujud sahwi ke tak? Tak ada sujud sahwi makmum. Makmum tak ada sujud sahwi. Sujud sahwi ni imam ataupun orang semayang seorang. Ada ni. Tapi tadi tu kalau tambah serakat ada salah. Situ boleh ada sujud sahwi. Habis. Jadi kalau lah kita kata tadi tu, kalau makmum lepas makmum rokok baru dia teringat, baru dia tak baca patut dia nak undur balik lah. Tapi kalau makmum tu lepas imam selesai baca surah, imam rokok, dia tak rokok lagi, dia baru sedar Fatihah belum baca. Dia wajib kena baca Fatihah. Kalau rokok batal semayang. Wajib kena baca tu. Kalau tadi cerita imam rokok, dia pun rokok, dia terlupa bahawa Fatihah dia tak baca. Ni nak kembali balik tak boleh. Tapi lepas imam rokok, dia belum lagi rokok, makmum ni, patut sedarlah, teringatlah makmum ni, dia belum membaca Fatihah. Maka wajib dia baca Fatihah. Jangan rokok. Jangan kata, saya nak rokok Lepas tu tambah 1 rakaat. Tak boleh, rokok tu batal dah. Nak tambah 1 rakaat macam mana? Rokok tu batal dah. Jangan pula kata, tak apa imam rokok dah, saya pun rokok jugalah. Dapat tak baca, tak apalah, rakaat tu tak bilang sudahlah. Lara tak bilang, sisi rakaat tu tak bilang lah. Nanti lepas imam beri salam, saya tambahlah 1 rakaat. Nak tambah 1 rakaat macam mana? Dia rokok tu batal dah. Sebab dia dengan sengaja meninggalkan bacaan Fatihah. Sengaja tu, sebab dia imam rokok, dia sedar dia tak baca lagi. Maknanya dia rokok dengan sengaja tanpa membaca Fatihah. Maka batal lah. Dia wajib kena baca Fatihah. Ni maaf 3 rukun panjang ni. Maaf 3 rukun panjang. Rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Sebelum imam bangkit di sujud yang kedua, dia boleh selesai bacaan Fatihah dia. Dia pun rokok, dia pun tidak serang dia lah, kejar balik tu imam. Ada ni. Maaf 3 rukun panjang tu bukan tak payah buat. Ada sekali tu bertanya, Ustaz maaf 3 rukun panjang. Lah, mana 3 rukun panjang? Rokok, tidak rukun pendek. Sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud panggil rukun pendek. Sujud yang kedua, maaf 3 rukun panjang ni. Maaf Ustaz kita tak payah rokok Allah. Bukan tak payah rokok. Maaf ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Tapi sebut kata maaf 3 rukun panjang ni, dia jadi faham kod lain. Bukan maaf tak payah rokok. Maaf ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Maaf ketinggalan. Rokok tidak sujud, kita kena buat lah. Kita kejar balik lah tu imam. Baik dia tanya. Dia tanya, maaf mana pun, mana tak payah rokok? Bukan. Sebab kita makmum tak boleh terpisah lama daripada imam. Pada ni makmum apa? Sampai ke imam sujud, imam duduk antara sujud, dia masa lagi duduk baca Fatihah. Kalau asal makmum tak boleh gitu. Makmum dia tak boleh lah nak berpisah dengan imam, sebab dia turut imam. Ni dia panggil pun uzur. Tak sengaja ni. Tadi terlupa baca Fatihah, tak sengaja, panggil uzur lah ni. Maka dimaafkan. Ketika gini baru dimaafkan 3 rukun panjang. Ada ni. Lepas daripada selesai baca Fatihah, rokok tidak kejar baliklah imam. Ada sekali tu orang tanya, hak ni tak sempat baca Fatihah langsung, tak imam rokok tak sempat baca Fatihah langsung, dia lupa. Hak ni imam baca surah separuh, dia pun sedar. Dia tak baca Fatihah.
Dia pun bacalah Fatihah. Sempat 3 ayat Fatihah, imam rokok. Sudahlah Fatihah tu. Dia tanya pula, dah baru 3 ayat imam rokok. Lepas tu macam mana saya ni pakai rokok jugalah, tambah satu rakaat ke? Allah kata, peliknya soalan. Dan sekarang dia lupa juga Fatihah dia tak baca, tapi dah lah sampai imam rokok baru sedar. Imam baca surah separuh tu dia pun sedar. Dia belum baca Fatihah, dia pun mulalah baca Fatihah. Dah dia baca Fatihah lambat. Imam surah nak habis dah baru dia baca Fatihah. Maka tak sempat habis lah Fatihah imam rokok. Dia kata disempatlah 3 ayat Fatihah. Imam rokok. Adakah saya rokok dan tambah rakaat dan sunat sujud sahwi? Kata soalan tu jauh lari. Wajiblah kena sudahkan bacaan Fatihah tu. Kan ni? Tu kena bab muafiq masbuk lah situnya. Tu bab muafiq masbuk tu sebab kita muafiq kan. Maka wajiblah menyudahkan bacaan Fatihah mengikut tertib sembahyang. Adapun kalau kita makmum terlupa tinggal Fatihah dalam rokok, imam kita pun rokok dah siap-siap, baru kita teringat kita dah baca Fatihah. Jadi makmum ni dia ikut imam, dia nak undur kembali kepada berdiri untuk baca Fatihah, tak boleh. Lepas tu rakaat tu tidak dikira sebab tidak cukup rukun sembahyang. Tu imam tanggung Fatihah, jangan duk reka-reka gitu. Tu imam tanggung Fatihah masbuk je. Muafiq tu imam tak tanggung. Maka duk tanggung gitu. Hak dia tanggung lah. Hak dia tak tanggung, dia tak tanggung. Faham tak ni? Kalau muafiq tu imam tak tanggung, kalau masbuk imam tanggung lah. Kalau muafiq imam tak tanggung. Kalau imam tanggung juga, dia muafiq. Muafiq wajib membaca Fatihah sendiri. Faham tak ni? Adapun kalau tu imam yang lupa Fatihah, tu kena kembali baliklah kepada berdiri untuk membaca Fatihah. Dah anak makmum ikut tu, tak sudah ikut imam kembali balik tu, tunggu di tempat kita lah. Pening anak makmum. Kenapa tu imam ni? Dia rokok dah, dia iktidal dah, tiba-tiba bubuh tangan dada semula baca Fatihah. Anak makmum pun pening. Tak? Imam lupa Fatihah lah tu. Hak jenis macam zuhur asar tu lah. Macam zuhur asar. Sama-sama rokok dengan tu imam. Imam iktidal, kita pun iktidal. Tiba-tiba imam bubuh tangan dada semula, dia baca Fatihah semula tu imam ni. Lepas tu makmum ikut kedua tu imam. Tak ikut lah sebab kita baca Fatihah dah tadi. Kita rokok dah saning. Lepas imam rokok iktidal, baru kita ikut dia semula. Barulah kita ikut tu imam tu semula. Tapi kalau makmum tadi tu tak boleh lah nak tunggu dalam iktidal tu. Iktidal tu rukun pendek. Kena tunggu dalam sujud lah. Makmum tadi sebab iktidal tu rukun pendek, tak boleh duduk lama situ. Tapi makmum tak boleh nak kembali balik lah kepada baca Fatihah sebab makmum baca dah. Tu imam yang terlupa, dia terus membaca surah. Tapi kalau tu imam ni rakaat kedua baru dia sedar Fatihah dah baca, rakaat pertama. Naik rakaat kedua, bila dia baca Fatihah, baru dia sedar tadi tak baca. Pada ni. Dia bila baca Fatihah rakaat kedua, barulah dia perasan bahawa ni baru baca Fatihah. Rakaat pertama tadi tu tak baca Fatihah. Sebab tu rasa macam cepat je rakaat pertama, kena suruh lalu dah. Lepas doa iftitah tu baca surah, tapi tak perasan. Naik rakaat kedua, bila baca je Fatihah, baru mari perasan di hati dia. Tadi tak baca Fatihah ni rakaat pertama. Faham tak? Lepas tu kena undur balik, turun ke bawah, sujud, naik, undur gitu. Tak payah. Tak payah. Lepas tu rakaat tu lah menjadi rakaat pertama semula. Bukan kata undur balik turun bawah. Macam Gustang filem tu dah. Gustang filem undur. Filem undur tu kan. Ada filem undur. Berundur. Naik rakaat pertama ada. Tak ada berundur gitu. Lepas tu rakaat kedua tu dia rakaat pertama semula. Peninglah anak makmum. Sebab apa? Sebab anak makmum ingat rakaat kedua. Kena untuk imam rakaat pertama. Bila imam rakaat pertama,
Lepas sujud yang kedua tak ada tasyahud awal. Sebab rakaat pertama kita makmum ni rakaat kedua. Dia warna tu imam ni. Tak ada tasyahud awal. Imam pun naik, makmum pun naik. Rakaat 3 pada zahir, tapi imam rakaat kedua sebenarnya. Dia tasyahud awal pula dah. Lagi pening makmum. Ada. Gitu lah. Faham tak ni? Bila belum makmum di 5, nanti duduk apa lagi 5 bagi 2 rakaat baru ni 5 dah cepatnya 5. Jadi pada zahirnya rakaat kedua. Tapi dah oleh kerana rakaat imam yang pertama tu potong, jadi rakaat pertama baru. Tapi kita makmum memang rakaat kedua. Tasyahud awal lah. Dia dah tasyahud awal. Rakaat ketiga zahir dia, Datuk Imam potong serat jadi rakaat kedua, dia tasyahud awal. Tasyahud awal rakaat ketiga pada rupa tu. Kita kena balik pada ilmu lah. Macam nak buat kalau Datuk Imam tidak duduk tasyahud awal? Tak boleh duduk lah. Lepas tu rakaat ketiga imam duduk. Tak boleh duduk lah, ketiga mana dia duduk. Tak boleh ikut Datuk Imam tu. Kita bangun berdiri dalam diri kita. Kalau tak pandai pening, jangan tak pandai lah, tak pening lah. Jangan nak cerah gitu. Nak cerah lalu ni tak ada cerah-cerahnya. Nak cerah semua tu kata lepas tu kata kuasa cerah tak boleh duduk dia orang puang. Kuasa cerah kalau duduk dia orang puang cerah. Sikit-sikit cerah. Pagi cerah, petang cerah semua lah. Lepas tu kuasa cerah duduk dia orang lelaki. Jangan bapanya ada jalan dia apa nak cerahnya boleh selesai tu. Selesai kita selesai dulu. Hak nak kena cerah tu tak ada arah, memang dah kena cerah tak ada arah. Tapi selagi boleh selesai lah apa nak cerahnya. Jadi kita rakaat kedua pada rupa, tapi imam dah potong dah 1 rakaat jadi rakaat pertama. Dia rakaat pertama mana ada tasyahud. Kita nak baca tasyahud awal rakaat kedua, tiba-tiba imam tak baca. Balik pada 4 sunat tadi tu lah. Imam tak baca, boleh makmum baca tasyahud awal? Tak boleh. Maka makmum pun ikut tu imam. Ikut dia baca lah. Kemudian pada rupanya rakaat ketiga, tapi imam sebelum rakaat kedua sebab dia potong dosa. Sebab rakaat pertama dia tak baca Fatihah. Jadi pada rupanya rakaat ketiga dia pun duduk tasyahud awal. Pada kiraan kita mana ada tasyahud rakaat ketiga, kita tak boleh turut salah. Tak boleh turut je tu, bukan cerah gitu. Jangan turut je. Jangan turut je. Kita pun bangun berdiri, tunggu dalam berdiri. Salah pada kiraan kita sebab rakaat ketiga mana ada tasyahud awal. Tapi sebenarnya imam tu rakaat kedua barunya sebab dia potong 1 rakaat. Tapi pada zahir kita salah. Bila salah tak boleh turut. Tapi bukan cerah. Kita tunggu dalam rakaat ketiga berdiri. Ada ni. Cukuplah 4 rakaat. Datuk Imam potong 1, dia baru 3. Dia pun naik selagi. Kita 4 rakaat dah. Tak boleh turut lah. Tak boleh salah tu. Jadi sekarang ni tu kata dah habis-habis nak cerah ni. Orang nak pisau jalan tak cerah ni. Apa nak cerahnya? Jadi cukup 4 rakaat pada zahir. Tapi imam tu potong 1 rakaat baru 3. Dia kena naik selagi. Bagi kitanya tu imam tu rakaat kelima. Tu bagi kita. Bagi dia itu rakaat keempat. Faham tak ni? Dia pun naik selagi. Kita kena tunggu tasyahud akhir. Tak boleh ikut dia sebab kita cukup dapat. Tak boleh ikut lah kita 4 dah. Faham tak ni? Kalau salah tak boleh ikut. Tapi tak cerah pun. Lepas tu dia tak boleh baca sebab dia tak baca. Juz sawi makmum tak ada ayat sana. Makmum tak ada juz sawi. Apa ni? Makmum dah cakap subhanallah lah, subhanallah. Subhanallah kan nanti imam baru 3 rakaat.
Kita subhanallah lah, kita ingat ke 4 rakaat dah. Dia ada salah. Sebab tu kita tegur subhanallah. Bukan bererti tu imam mesti turut kita. Kita ada nak paksa tu imam subhanallah. Apa tu imam ni? Orang kata subhanallah tak turut juga. Dia kena pakai hak keyakinan dia sendiri. Subhanallah kita ni hanya peringat. Tapi dia tahu dah lah dia ni orang tak cukup. Jadilah subhanallah tu. Sekali sudahlah ni makmum. Subhanallah. Degi tu imam. Dah. Tu imam dia kena pakai keyakinan dia sendiri. Ada ni. Kalau kena gitu nak katalah. 2 hari. Ni hak tu hak pelik sikit lah. Hak biasa tu imam terlebih rakaat pun makmum macam-macam kelakuan. Hak tu biasa je tu hak terlebih rakaat. Hak tu biasa berlakulah. Tak cukup rakaat, itu biasa berlakulah tu. Hak biasa berlaku gitu pun makmum dah reti nak buat. Selagi tu imam tu manusia, maka tak lepas daripada lupa. Bila lupa tu jadi rakaat tak cukup. Kerana lupa tu jadi rakaat lebih. Lepas tu hak ni biasa berlaku ni pun. Tu makmum tak reti. Tu imam dia lupa nak buat mana. Makmum ni kena reti lah. Jangan orang tak reti sebab mu tak belajar reti lah. Bukan payah sangat. Mengaji tahu payah apanya. Tu kita cerita bab tertib. Tertib kena jagalah. Kalau tertinggal tertib, teringat undur balik, lepas tu kena ikut tertib semula. Faham ni? Mana kena ikut tertib semula. Dia azan, dia terlangkau. Hayya 'alal falah, solahnya belum. Maka dia kena undur balik hayya 'alal salah, hayya 'alal falah tu kena kata semula. Gitulah sebab dia kena ikut tertib. Dia kena ikut tertib. Susunan dia tu. Terlangkah tertib, maka dia kena undur balik, lepas tu dia kena buat semula hak dia langkah tu. Macam tadilah. Tadi rokok tidak Fatihah tak baca, dia kena undur balik kepada berdiri untuk membaca Fatihah. Kemudian rokok tidak kena buat balik. Jangan kata tadi saya rokok dah, tadi saya tidak dah. Rokok tidak tanpa membaca Fatihah tak ikut tertib. Tapi tadi itu tanpa membaca Fatihah dengan lupa, bukan sengaja. Jadi tak apalah, tak batal sebab tak sengaja. Cuma bila kembali balik pada berdiri untuk baca Fatihah, rokok tidak tu jangan tinggal hak tu. Jangan pakai tadi saya buat dah, tak pakai. Sebab dia tidak mengikut tertib. Dia tidak mengikut tertib. Ada ni. Sama macam wuduk tak ikut tertib, dia kena undur balik, dia kena buat semula hak lepas daripada hak dia kembali tu, sebab dia kena jaga tertib. Kemudian syarat keduanya mualat antara tiap-tiap kalimah azan dan iqamah. Yang ketiganya kena nyaring lah jikalau azan tu untuk berjemaah, iqamah untuk berjemaah. Syaratnya nyaring, kuat. Kuat. Kalau azan iqamah untuk sembahyang sendiri, maka setakat dengar telinga saja. Ada ni. Setakat dengar telinga saja. Adapun azan iqamah untuk berjemaah, dia kena orang lain dengar juga. Mana orang lain dengar juga ni, kalau kata suara dia tak ada, di azan dan iqamah hendak ke speaker lah ni. Hanya dalam masjid tu pun dengar orang depan, orang belakang tak dengar. Azan iqamah dipanggil nyaring dah lah tu. Pada ni dia nak akmal, nak sempurna, nyaring sungguh. Biar orang lain hak jauh-jauh dengar azan tu. Iqamah dia tidak sunat nyaring, dia sederhana je. Sebab iqamah bukan nak panggil orang semayang. Iqamah nak beritahu semayang nak mula dah kepada orang yang ada dalam masjid. Dia azan bang nak panggil orang luar. Batu azan bang ni disunatkan nyaring sungguh. Tapi kalau syaratnya nyaring, kalau ada orang dekat tu dengar panggil nyaring dah. Contoh kalau orang tu suara dia tak ada misalnya, mula-mula suara dia nyaring sungguh, sampai separuh dia jadi suara dia tak nak pergi dah.
Tapi masa dia suara perlahan tu, orang duduk dekat-dekat dengar lagi, panggil nyaring tu. Tapi tak sempurna dah nyaringnya. Sebab nyaring yang sempurna azan ni, biar hak jauh-jauh pun dengar. Adapun iqamah, dia setakat untuk beritahu semayang sudah nak dimulakan. Bukan nak panggil orang luar tu. Tetapi orang kita sekarang ni, iqamah pun speka juga. Tapi tak apalah iqamah speka tu. Sebab apa? Sebab ada orang baru turun rumah. Qamat dah. Maka dia cepat sikit. Tak apa waktu. Dia asal iqamah ni hanya untuk orang dalam masjid. Azam bang nak panggil orang luar waktu masuk dah supaya datang berjemaah. Adapun iqamah ni orang ada dalam dah. Untuk beritahu semayang nak mula dah ni. Tu iqamah. Tapi sekarang ni tak apalah, di iqamah speka juga. Mana kalau orang sampai lambat tu, dia cepatkanlah perjalanan dia tu sebab orang qamat dah. Gitu. Biasanya dah qamat ni dalam tu je. Adapun sembahyang takbir intiqalat tu tak payah pakai speka lah tu. Hak ni kadang-kadang kalau kena speka masjid tu kuat, orang surah, orang berjemaah surah tu kucalanan jadi. Pada ni. Dia masjid kuat speka, takbir intiqalat tu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kuat suara speka masjid ni, orang surah ni berjemaah juga. Orang surah ni jadi bolong. Tak turut tapi orang jadi Kalau kata semayang bacaan kuat, tu imam nak baca Fatihah surah, terganggu. Sebab apa? Sebab kuat suara speka masjid. Tu tak payahlah tu. Ada ni. Banyak masjid sembahyang dipakai speka. Untuk siapa sembahyang pakai speka? Untuk siapa? Azan nak panggil orang mari masjid. Iqamah tu sendiri pun asalnya untuk orang masjid je. Tapi pakai speka juga, nampaklah dia punya tujuan dia, manfaat dia. Mana orang yang baru nak mari tu dalam perjalanan tu, dia akan mempercepatkan perjalanan dia. Sebab orang qamat dah tu. Pandai ni. Tapi untuk semayang tu, speka juga tu kenapa? Ada banyak masjid seumpama ni. Dengan wirid-wirid, dengan doa-doa kot speka belaka. Wirid-wirid dengan doa-doa kot speka. Untuk siapa? Kita takbir intiqalat untuk ahli jemaah kita dalam tu. Pakailah speka dalam. Pakailah speka dalam. Tak. Melainkan kalau kita kata kita buat program besar. Jadi masa semayang tu orang melempah sampai ke tanah semayang ni. Tikau semayang pas keluar. Tu adalah sebab kita pakai speka luar. Sebab anak makmum kita numpah ke luar, pas ke tanah tu. Pakai tikau semayang luar tanah. Ada ke sebab. Dan ni pakai speka luar. Tengok makmum 2-3 orang ke. Nak kata mana? Ada tu. Kemudian kadang-kadang sekarang ni dia baca pakai speka. Speka ni kadang-kadang setengah-setengah masjid itu dia punya box dia tu, box speka dia tu gepa. Ketika imam baca surah, kita kalau dekat dengan box tu kita duduk, imam baca surah ni kan, bacaan kuat ni, kita nak baca Fatihah pun jadi apa? Tergagak-gagak orang apa? Jadi macam kalau kebetulan kita duduk tepi sikit, di situ ada box atas tu kan. Tak boleh nak baca kita. Sebab dia box kuat, lepas tu speka duduk sini, tu imam baca kuat pula. Suara dia pula kuat. Maknanya yelah rendahkan sikit suara tu sebab speka ada dah. Hak paling nyatanya selepas daripada beri salam. Lepas dia beri salam, masa berwiri, dia pakai speka kuat. Orang tambah rakaat.
wirid dia dengan speaker tu terlampau kuat, ganggu orang tambah rakaat haram. Mana sepatutnya dia berwirid ni, hukum asalnya sunat perlahan, dengar telinga masing-masing. Asal dia wirid sunat perlahan. Dan kita ni tak ada sebab wirid, tak ada belakang. Ada dalam kitab kita ni bab wirid, tapi tak sebut sini sama ada dengan kuat ataupun dengan perlahan. Dia ada bicara musuat 20 selepas daripada syarat salam. Salam ada 9 syarat. Dan kitab kita ni tiap-tiap rukun didatangkan syarat. Salam saja ada 9 syarat. Salam ada 9 syarat. Mana dia datangkan wirid, didatangkan wirid. Tapi dia tak nyatakan di sinilah. Dia tak nyatakan di sini wirid tu sama ada dengan kuat ataupun dengan perlahan. Dia tidak nyatakan. Dia wirid sama, doa sama, lepas daripada semayang disunatkan perlahan. Cuma kalau ada kerana ada tujuannya apa? Supaya makmum ni pandai berwirid. Sebab makmum hok mari ni budak-budak, orang-orang hok baru nak ke masjid, dia tak pandai wirid tu. Kita pun kuatkan sedikit supaya wirid kita tu nyata. Orang hok tak pandai ni boleh turut wirid kita. Tu di antaranya. Antara hok kerana, maka sunat kuat wirid tu. Tapi bukan kuat nyari lantang, bukan. Kuat setakat biar orang dengar, orang boleh belajar wirid tu. Kalau macam pondok, maka ada timbul pertanyaan, Datuk Guru, lama mana nak wirid kuat ni? Tak pandai-pandai lagi ke budak-budak hok belajar ni? Tu goyak mudah je. Hok baru mari ada sokmo, dia kata. Ada ni. Hok pelajar baru kan. Hok ni keluar, ni masuk, ni keluar, ni masuk. Dia gitulah. Jadi ada sokmo hok baru. Jadi tu pun wirid kuat sokmo lah. Tapi kuat pun kena jaga. Bukan kuat lantang. Bukan. Sebab memang di hukum asalnya adalah sunat perlahan. Ada ni. Doa kita juga. Doa sunat perlahan, tetapi jikalau nak supaya diaminkan oleh makmum ramai, maka sunat kuat. Tapi yang kuat sangat tu makruh pula. Ya Allah, Allahumma, tu Nabi larang. Nabi larang waktu tu. Sebab kita berdoa kepada Allah yang bukan pekak. Allah yang maha mendengar. Kenapa doa kita doa siapa ke kuat suara tu makruh, Nabi larang. Cuma dikuatkan sedikit supaya diaminkan oleh orang ramai-ramai. Asalnya doa ni sunat perlahan. Macam contoh ginilah. Kita semai subuh seorang diri. Fatihah kita baca kuat. Surah kita baca kuat. Kunut. Kita semai subuh seorang diri. Fatihah baca kuat. Surah baca kuat. Kunut perlahan. Tapi kalau kita di imam, kunut kuat. Sebab apa? Sebab supaya diaminkan oleh makmum. Tapi hukum asalnya perlahan. Sebab tu kalau kita sembahyang seorang, walaupun Fatihah surah sembahyang subuh kita baca kuat, tapi kunut baca perlahan. Sebab doa sunat perlahan. Tapi kalau jadi imam, supaya diaminkan oleh makmum, maka kunut imam sunat kuat. Tiba-tiba imam kuat dah kunut dia tu, tapi oleh kerana hujan, orang puan belakang tak dengar, orang lelaki depan dengar, maka orang puan setakat dengar suara makmum, amin, amin, gitu je. Allahumma hdina tu tak dengar sebab hujan. Maka makmum perempuan tadi sunat baca kunut sendiri, bukan turut amin-amin. Hak makmum lelaki hak duduk dekat dengan tok imam, hak dengar tok imam. Yang duduk gitu. Pandai ni.
Tok Imam memanglah dia kunut kuat. Tapi apabila hujan lebat, jadi kalau orang lelaki depan tu dengar lagi lah. Tapi kalau perempuan belakang, mungkin tak dengar dah. Tapi suara lelaki hok amin, amin tu orang perempuan boleh dengar. Jangan duduk teruk tu. Lepas tu, kita baca kunut sendiri. Gitu je. Tok Imam doa kunut takkan doa lain daripada Allahumma hdina fi mahdai. Sekalipun tak dengar, tak sunat aminkan, kita sunat baca doa kunut sendiri. Ada ni. Sebab tak dengar. Tapi siapa depan tu? Tok Imam kita. Kita makmum dia. Makmum lah ni. Tapi tak dengar, kita sunat doa kunut sendiri. Lepas daripada salam, lepas dia salam, dia Tok Imam lagi tak tu? Hot depan kita tu. Tok Imam tau. Ha? Dok Tok Imam dah lah, tapi panggil Tok Imam pas rumah tu panggil Tok Imam lagi. Lagi mana? Lagi rumah Tok Imam. Di rumah pun Tok Imam kat dia, bukan masjid je. Tu nama Tok Imam. Lepas dia beri salam, dia tak Tok Imam dia kita dah. Kita bukan makmum dia dah. Pakat. Pakat awak baca doa seorang Tok Imam. Kami ramai-ramai ni bukan makmum dah ni. Bukan makmum dah. Kami ramai-ramai ni aminkan doa Tok Imam. Tiba-tiba di doa tak bunyi. Jadi kita nak aminkan apa? Kita disunatkan baca doa sendiri. Tadi tu dalam semayang tu doa kunut Tok Imam kerana hujan, kita makmum perempuan belakang tak dengar, sunat baca doa kunut sendiri. Allahumma hdini fi man hadait. Walaupun kita makmum dia sungguh ni. Dia Tok Imam kita sungguh. Dah tak dengar? Sekarang ni sudah semayang dah. Dia bukan Tok Imam kita dah. Kita bukan makmum dia dah. Cuma doa seorang sudahlah. Tok Imam lah doa, kita aminkan. Kalau kita dengar. Ni ada pesan gini, tak dengar. Dia baca doa perlahan. Ni duduk belakang ni pula. Amin. Belah-belah tengok takut dia raut muka dah. Amin. Tak sunat seumpama tu. Tak sunat, kita tak sunat aminkan. Kita disunatkan baca doa sendiri. Kebetulan pula Tok Imam tu doa nak bini selagi. Hak amin tu pula hak bini hak dalam tabir. Mustajab pula doa. Boleh bini seorang lagi sungguh dah lah jadinya. Dah ada amin, amin, amin. Padahal tak dengar pun. Tak lah, tak dengar. Kita nak aminkan apa? Sebab kita tak dengar. Ada ni. Hak tadi dalam kunut semayang tu kita betul makmum betul makmum ni luar sudah semayang dah makmum apa lagi. Tapi kita pakatlah, nak pakat biar bunyilah apa yang diminta. Sebab apa ni? Dia mengaji wirid sunat perlahan. Doa sunat perlahan. Itu hukum asal. Jadi kalau tidak ada sebarang kerana. Ada ni. Sebab tu kalaulah sekarang ni musim-musim hujan ni kan. Musim hujan kan, kadang-kadang lebat. Semayang bacaan kuat. Subuh, maghrib, isyak. Makmum perempuan, kita letak makmum perempuan lah, sebab biasa makmum perempuan ni jauh sikit. Makmum lelaki tak ada, dia tak ada masalah, duduk dekat. Jadi bila makmum perempuan tak dengar Fatihah dan surah, maka makmum perempuan tadi membaca Fatihah dan sunat membaca surah sendiri. Jadi macam zuhur asar juga jadinya. Semayang tu subuh, maghrib, isyak, imam baca kuat, tapi dah tak dengar. Jadi kita ni sama dengan makmum zuhur dan asar. Faham? Jadi kita ni sama macam makmum zuhur dan asar. Kita pun baca Fatihah. Kita sunat baca surah sendiri. Sunat baca surah sendiri. Kita dengar juga suara tu imam tu, tapi dengar tak jelas. Hukumnya tak dengar. Hukumnya tak dengar. Tapi persoalannya, sedang-sedang kita membaca Fatihah, sesedar orang lelaki amin hot depan. Pandai ni. Tapi kita dengar tak Fatihah tu imam? Tak dengar. Sunat tak kita aminkan Fatihah tu imam? Tak sunat. Kita pun berhenti Fatihah amin. Tu orang lelaki ramai-ramai putus bualat Fatihah kita. Kita wajib kena mula balik baca Fatihah. Sebab apa? Sebab kita keselit dengan zikir amin yang tidak disunatkan. Kenapa tak sunat? Sebab kita tak dengar Fatihah tu imam. Nak amin apa? Ada ni. Ni kalau kita sedang membaca Fatihah lah.
Jadi kita bunyi makmum laki amin, kita pun tupang amin sama. Tak sunat, tak batal semayang. Tapi oleh kerana kita pergi selangi bacaan Fatihah kita dengan amin yang tidak disunatkan, putus mualak Fatihah dia panggil. Bila putus mualak Fatihah, dia kena mula daripada awal semula, apa tak boleh nak sambung. Sebab apa? Sebab tak sunat aminkan Fatihah tu imam. Kenapa tak sunat aminkan? Sebab kita tak dengar Fatihah tu imam. Nak amin tu imam kata ihdinas siratal mustaqim, kita dengar ke tak? Tak. Nak amin mana? Tapi Fatihah tu imam tak kan Fatihah lain. Yelah. Ada ni. Tak dengar, tak sunat aminkan. Berbeza dengan contoh tarawih. Berbeza dengan contoh tarawih. Sesengah kampung tu imam hanya baca Qul huwallahu rakaat kedua. Dia baca Alha wal Asri tu kan. Lepas tu rakaat kedua Qul huwallahu, Qul huwallahu, Qul huwallahu tu. Jadi bila tu imam baca Qul huwallahu, lepas tu imam pula lepas Fatihah habis, tu imam tak berhenti. Kalau tu imam berhenti dulu, kita baca Fatihah separuh, baru tu imam baca surah, tak apa. Ni tu imam waladdallin, amin Qul huwallahu lalu dah, bismillah lalu dah surah. Jadi kita pun baca Fatihah awal sikit. Kita dengar Fatihah tu imam tu, tapi kita imam baca Fatihah separuh, kita baca Fatihah dah kita ni. Ada ni. Tapi kita dengar dah Fatihah tu imam. Dengar. Sapalah waladdallin. Kita berhenti Fatihah kita sekejap. Amin, sambung tu imam. Sunat. Kemudian kita pun sambung Fatihah kita semula. Ya, tu apa sunat gitu? Kita dengar Fatihah tu imam. Ada ni. Kita dengar. Kita dengar Fatihah tu imam. Cuma kita baca cepat-cepat ni sebab imam baca Qul huwallahu je. Kalau kita nak baca sama dengan surah tu imam, tak sempat lah. Dah lah dia baca Qul huwallahu, lepas tu senapah pula dia wasal. Nak cepat ni, nak kejar trip. Tarawih 20 rakaat. Kejar trip apa panggil? Kejar trip. 20 rakaat. Express lah tu imamnya, Charlie Chaplin. Tahu Charlie Chaplin? Orang tua tahulah Charlie Chaplin, orang muda tak tahu. Lajunya cepat, express dia panggil. Jadi kita pun baca Fatihah cepat sikit, tapi kita dengar Fatihah tu imam. Sampai waladdallin, kita berhenti sekejap Fatihah, kita pun amin. Kita pun sambung balik Fatihah. Tak putus mualak sebab disunatkan. Berbeza dengan kalau kita tak dengar Fatihah tu imam. Cuma nak ceritanya, tak dengar Fatihah tu imam, ihdinas siratal mustaqim tak dengar, doa tu tak dengar, tak sunat aminkan. Walaupun dia imam kita, walaupun kita makmum dia. Nak cerita situ, tak dengar, tak ada amin. Dalam semayang ni, hak tu siap dah semayang, sudah dah semayang. Dia bukan tu imam kita. Tapi wirid ni kuatlah sikit. Tadi supaya boleh belajar. Yang kedua supaya sekata. Yang ketiga supaya semangat. Kalau tu imam tak bunyi, anak makmum pun malah lah. Kalau tu imam wirid ni bunyi, anak makmum ni jadi semangat sikit. Maka kuatkan sikit. Tapi ingat baik tu hukum asalnya sunat perlahan. Kalau kuatkan sedikit, kena jaga. Ada makmum tambah rakaat. Nak jagalah kita punya kekuatan suara kita tu, kena jaga makmum tambah rakaat. Ni ada orang ceramah, dia kata mana? Dalam radio. Dia kata, takkan kita wirid pun terganggu, rakaat ditambah. Tu lori lalu pergi jalan tak terganggu pun. Dia kata, mana pula dia ni? Sekarang timbul isu. Orang tanya, macam mana kita berwirid kuat? Makmum ada tambah rakaat. Tidakkah wirid kuat tu akan mengganggu makmum tambah rakaat? Dia kata takkan wirid pun tak mengganggu dah, dia kata. Tengok kan kita semayang tepi jalan raya, lori lalu, bah lalu, tak terganggu pun semayang, dia kata. Tu cerita lain waktu tu. Lepas tu dia kata pula, dah sebab apa dia mari lambat? Dia nyalok mari lambat tu pula. Kan hak tambah rakaat tu kerana mari lambat. Kalau dia mari awal, orang beri salam, dia beri salam, tak ada timbullah tambah rakaat.
Jadi sekali mari lambat tambah rakaat. Lepas tu kita wirid so slow. Kena slow lah, memang wirid tu asalnya sunat perlahan. Dan sudah salah lah orang mari lambat tu. Yang kita kena jagalah. Sebab kita dalam masjid diutamakan semayang. Jadi dia tambah rakaat tu semayang. Kita berwirid. Kita kena utamakan hak semayang dulu. Maka wirid tu direndahkan. Ada ni. Tapi sekarang ni tak ada. Tidak kira dah. Spekar kuat belaka. Bacaan dalam semayang pun spekar kuat. Wirid pun spekar kuat. Doa pun spekar kuat. Kalau ada orang puang hak tak mari masjid, hak main di rumah awal-awal tu nak baca pun sakau. Dah nak tengok ni. Kalau orang bang tak mayang lagi kitanya. Yang ada ni. Pamban mayang dia pun pakai spekar pula. Dengar bacaan-bacaan semayang dia tu. Ada. Dengar bacaan semayang tu. Tak tahulah tujuan dia apa. Wirid pun tujuan dia apa. Ni tahu kan masjid belakang ni. Masjid bandar ni juga. Bukan masjid kapung orang perangai gitu tu. Tahulah kapung tu. Baru pengusi baru nak ejah semula. Sebab bunyi kata masjid tu masa wirid, masa baca, masa semayang, dia pakai spekar, orang yang berjemaah di surau terganggu. Orang jemaah di surau kan. Kan dia banyak jemaah masjid surau. Jadi orang jemaah di surau ni terganggu dengan Allahu Akbar di semayang, takbir intiqalat tu nah. Ni. Kita nak kuat azan sebab kita nak panggil orang. Iqamah pun asalnya setakat dalam masjid je. Tapi kerana ada tujuan tadi, bila kita iqamah, orang luar bunyi, orang nak main masjid itu dia sedarlah, dia terlambat dah ni, orang qomat dah. Sudahlah. Masa semayang tak payahlah spekarnya. Spekar dalam sudahlah. Spekar dalam pun tadi juga tu. Spekar dalam pun jangan terlampau nyaring. Sebab boleh ganggu orang bacaan orang semayang. Tambahan pula sekarang ni tu imam dia membaca surah tanpa saktah. Jarang-jarang tu imam selesai baca Fatihah kuat, ketika makmum membaca Fatihah, tu imam duk tunggu. Jarang-jarang tapi adalah masjid seumpama tu. Lepas makmum habis baca Fatihah, tu imam pun barulah membaca surah dengan kuat. Pada ni. Tapi jangan kok gitu. Jadi ketika makmum sedang membaca Fatihah, kadang-kadang makmum tak mula lagi baca Fatihah, tu imam bismillah baca surah dah. Tapi kalau spekar tu kuat, macam mana kita nak baca Fatihah? Macam mana kita nak baca Fatihah? Waktu ulang Fatihah tu sakok. Tapi kalau tu imam tu selesai baca Fatihah kuat, tu imam pun diam. Anggaran makmum ramai-ramai tu selesai dah baca Fatihah, barulah tu imam mula membaca surah. Gitu comel dia. Tapi rugi masa nak cepat. Tapi masa tu imam diam tu bukan tu imam diam saja. Tu imam dia kena bacalah ayat-ayat mana pun. Tambahan kalau tu imam jenis baca Quran besar tu kan. Hak tu imam hafal Quran ni panggil baca Quran besar kan. Dia masa dia senyap tu kena baca surah tu lah. Baca ikut tertib lah. Ikut tertib Quran. Dia baca habis dah makmum belakang baca Fatihah, dia pun mula baca kuat. Sama hak selera tadi lah. Dia molek gitulah. Seeloknya gitu. Ada ni. Tapi kalau dia ambil surah lain pun tak apa. Tapi kalau dia boleh bukan kata tertib ni. Kalau boleh nak mualat mana dia? Bukan. Tertib. Tertib mana mengikut. Kan dia baca Quran besar kan. Dia ambil tengah. Jadi masa diam tu, dia ambil sebelum. Dia baca surah sebelum tu. Makmum belakang selesai dah baca Fatihah, barulah dia pun sama balik sana lah, tapi dengan kuat.
Asal ni dia baca dengan perlahan. Bukan tu imam sunat saktah, sunat diam ni bukan tu imam duk tunggu gitu, bukan. Bukan. Dia sunat membaca Quran ataupun berzikir ataupun berdoa. Tapi yang afdalnya baca Quran. Yang afdalnya baca Quran. Tapi pun dia ambil lah. Dia nak baca surah gapa? Dia nak baca surah Al-Ha contohnya. Dia ambil surah sebelum tu sikit. Bacaan perlahan tak payah habis. Sebab sebelum surah Al-Ha tu panjang-panjang ada tak sebelum surah Al-Ha Mutakasir surah pendek-pendek? Ada rasanya. Nak eloknya dia ambil surah sebelum, mikut tertib. Jangan ambil surah selepas. Pandai ni. Ni kita baca perlahan ni. Baca perlahan pun kita nak ambil surah biar mengikut tertib. Jangan kita nak baca Al-Ha, baca perlahan kita baca Wal Asri. Tu panggil tungginyo orang kata apa? Tungging orang panggil gitu. Kaki ke atas, kepala ke bawah gitu. Maknanya kita ambil surah yang ikut tertib ke tertib. Bukan kata duduk diam. Tapi setengah tu imam dia tak baca Quran, dia berzikir, tak apa juga. Dia berzikir, dia berdoa pun tak apa juga. Tak duduk diam di situ, bukan diam. Mana saktah di situ tu imam tidak membaca kuat. Tu gitu. Jadi kalau tu imam buat gitu, Fatihah kita tak terganggu. Tapi kalau tu imam segera membaca surah bersama dengan kita membaca Fatihah, supaya bok tu kuat, faham-faham je lah. Kalau kena masjid tu okey lah. Kalau kena masjid bengang telinga kadang-kadang kita rasa. Lepas tu imam pula dia baca ke Quran tu dengan kuat pula tu. Tu kena kira belaka lah tu, kena kira belaka. Hak kita nyaringnya adalah bang, biar dengar kata jauh. Iqamah asalnya hanya setakat untuk orang dalam masjid yang nak beritahu kepada mereka semayang nak mula dah. Lepas tu masa semayang tak payah. Semayang hanya supaya makmum di dalam sahaja dengar perpindahan rukun oleh imam. Mana sepeka dalam sudah cukup. Kemudian syarat yang keempatnya masuk waktu. Masuk waktu tu syarat dia. Kalau kita azan tersalah tengok jam, waktu belum masuk, kena azan semula. Dia kena azan semula. Yelah kadang-kadang orang tua ni dia dah lambat dah, dia pun pergi cepat dia pun bang. Kena Allah tak masuk waktu lagi misalnya. Tu dia tengok tu tulis di whiteboard, itu hak minggu lepas tu. Tak tukar-tukar lagi. Contoh. Contoh. Hak tulis whiteboard tu lah. Hak ni tak pakai tulis whiteboard dah. Hak ni pakai hak tu. Hak digital apa tu. Hak tu ni pernah pakai juga tu. Kalau kena molek lah. Kalau kena tak molek, mengarut juga hak digital tu pun. Tak kena hak lama-lama tu lah. Hak jalan tak comel dia tu. Tak kena kau. Barulah kita tahu salah, waktu belum masuk, kena azan semula. Kena bang sebab apa? Syaratnya masuk waktu. Kemudian ni syarat yang kelima ni, ketiadaan dihubung akan dia akan bang atas bang orang lain. Tapi bukan bang ni, iqamah pun sama juga. Dia tak boleh nak sambung orang lain sambung. Dia qomat separuh jalan, Allah tu dia kena bila air. Lepas tu orang lain, mu sambung qomat tadi. Tak boleh, qomat semula lah, orang lain pula qomat. Nak hubung, nak sambung, tak boleh. Nak hubung, nak sambung, tak boleh. Dan ditambah, ni syarat tambahan ni. Dan ditambah pada qomat. Syarat tambah pada qomat ni, ketiadaan perceraian yang panjang pada uruf. Antaranya antara qomat dan antara sembahyang. Antara qomat dengan semayang tu. Ketiadaan perceraian yang panjang. Perceraian antara selesai iqamah dengan takbiratul ihram tu imam. Jangan lama sangat. Lama ni setara mana lama? Pada uruf dia kata. Pada uruf ni pada kiraan ramai lah. Sampai seminit maka panjang dah tu. Iqamah tu tak jadi, kena iqamah baru.
Mana ni? Dia iqamah siap. Tapi tu imam tak ada. Punyalah sibuk mung lah, naiklah seorang. Ni orang kata apa? Qomat tu basi dah, dia kata. Tu basi. Dia panggil basi. Lama sangat dah. Jadi lama mana ni hak kata perceraian panjang kepada uruh lah. Kalau bos sekejap 10-20 saat tu tak apalah. Ni tapi kalau hara tu imam pun tak ada. Lepas tu barulah timbul tu imam. Maka iqamah tu tak boleh nak pakai dah lah. Kena iqamah lain pula. Sebab syarat iqamah ketiadaan perceraian yang panjang. Antara iqamah dan antara sembahyang. Kemudian kenapa pula timbul iqamah tiba-tiba tu imam tak ada? Kenapa timbul iqamah tiba-tiba tu imamnya tak ada? Sebab tukang qomat ni tak reti. Tukang qomat ni jahil. Sebab Nabi kata wal imamu amlaku bil iqamah. Tu imam yang memiliki iqamah tu. Jangan duk qomat melainkan selepas diizinkan oleh imam. Nabi kata al muazzinu amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamah. Nabi kata berle muazzin yang terlebih memiliki dengan azan. Azan tu hak dia. Tapi tu imam yang memiliki iqamah. Iqamah bukan hak tu bila. Tu bila nak iqamah kena dapat keizinan imam. Jadi hak qomat lepas tu meninggal cara tu imam ni, hak qomat tu tak reti. Ni. Betul lah. Azan milik tu bila. Tu. Muazzin yang memiliki azan. Azan dia tu milik dia lah, milik muazzin lah, milik Bilal lah. Tapi iqamah milik imam. Sebab tu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak akan iqamah melainkan selepas diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pandai-pandai Sayyidina Bilal dia qamat. Lepas tu Nabi pun bunyi Sayyidina Bilal qamat, Nabi pun keluar daripada bilik dia. Dah. Sayyidina Bilal tidak akan iqamah melainkan selepas dapat keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni satu kerok ni. Lepas iqamah, mana imam? Ni lah tu imam, mari lambat semua. Dah mau qamat benda imam tak ada. Oh, kita sibuk lagi kerja. Kira sibuk dia pula dah Kira sibuk dia dah. Ni susah belaka ni kalau kita Allah, kalau tempat-tempat tak ada pengajian payah. Dak mengaji satu hal, lepas tu degil pula. Tak mau pakai orang royak. Buat pandai dia. Kita Tok Bila jak muda lagi. Dah Tok Bila jahil apa? Jak muda pun. Dia kata, kita ni bukan Tok Bila kita ni. Ayah kita Tok Bila. Tok Ki kita Tok Bila. Kita Tok Bila warisan. Tok Bila warisan jahil. Payah lah. Oh, payah warisan gini. Jadi hak dia. Okey. Dak je. Abang panggil apa ni? Abang panggil jahil apa? Apa? Kasar-kasar sikit tu lah. Abang panggil apa? Bodoh sombong. Jahil tak kerti tapi gong. Kadang-kadang orang ada tepi dinding tau. Tu bila qomat lah. Orang tepi dinding tau. Lepas tu bila pun qomat. Tu bila pun gerik tepi dinding. Awak tu imam. Saya tak pandai. Awak suruh tu qomat tadi kan. Qomat hak tu imam. Awak suruh awak lah tu imam. Lain kali lari lah dia tak berani. Oh, nak mana-mana dah suruh qomat, suruh apa. Hak tepi dinding bersatu hal juga. Qomat lah. Qomat siapa? Siapa yang memiliki iqamah tu imam kan? Kalau kamu tu imam, kamulah je suruh iqamah. Lepas tu kata bila orang tu suruh iqamah, qamat tarik dia tu imam. Lain kali reti dianya tak berani dah aku nak suruh qamat. Sekali tu suruh qamat, dia tarik suruh dia tu imam. Dah, iqamah milik imam.
Kalau tu bidinin tu suruh iqamah, dia lah tu imam. Gimana? Ada tu perkara belaka tu. Kadang-kadang ni tu imam siapa nampak je tu imam siapa dia mutu. Dia komak dah depan. Komak dah. Lah dia banyak kerja. Tu imam pun baru tukar. Lepas tu dia pun, tu imam cepatlah tu imam, basi dah komak ni. Dia desok lu tu imam so cepat. Tu imam tu tua dah. Hak tu imam. Dah. Lepas tu dia pun belebel ke tu imam. Maru lambat semua. Dia belebel ke tu imam. Tu imam pun kelik senyum je tu imam. Tu mana betul? Sama-sama dak reti. Tu Bilal pun dak reti, tu imam pun dak reti. Kalau tu imam reti, siapa semua komat? Komat hak aku bukan ngomong. Tonyoh dahi tu Bilal. Tu imam tak tahu hak milik dia. Iqamah milik dia. Dirapah oleh Tok Bilal. Tok Bilal tak tahu dirapah hak Tok Imam. Tok Imam tak tahu hak dia dirapah. Sedang molek jadi sama-sama tak tahu. Tok Bilal dia tak tahu dia rapah hak iqamah tu hak orang lain, hak Tok Imam. Yang pemilik pula Tok Imam tak tahu bahawa miliknya dirapah oleh Tok Bilal. Tu sedap Tok Bilal marah ke dianya. Ada satu masjid tu nak cepatnya semayang qabliyah. Tu imam awal ada masjid dah. Dia tu imam ni aulanya qabliyah di rumah, bukan di masjid. Tapi ni tu imam awal dia di masjid. Sama-sama semayang qabliyah, tapi tu bila ni cepat sikit dia semayang qabliyah. Tu imam tasyahud akhir, duduk je tasyahud akhir dia qamat. Tu bila. Sebab apa? Tu imam selesai tasyahud akhir, qamat dia selesai habis dan balik tu imam naik. Allah begitu no. Dia nak cepat. Dia ada kerja, dia kata. Susahlah seumpama tu. Ada ni. Sehingga kan ada pandangan daif. Ini pandangan daif lah. Pandangan daif mengatakan iqamah tanpa izin imam tidak sah. Kena iqamah semula. Itu pandangan daif. Pandangan utama sah. Cuma disunatkan iqamah selepas ada izin imam, lepas ada izin imam, sebagaimana Nabi SAW mengizinkan, kemudian Sayyidina Bilal pun iqamah. Itu hak sunnah, hak disunatkan. Tetapi kalau dia iqamah tanpa izin imam, ada setengah mengatakan makruh, ada setengah mengatakan tidak sah. Itu daif lah, itu pandangan tu daif. Kalau tu imam kadang-kadang nak pakai pandangan daif, okey, kamu qamat tadi bersuruh, tak ada, saya sama diri qamat semula, tak sah qamat awak. Itu pandangan daif kena ajar kadang untuk Bilal ni, tak sah tu. Biar pandangan daif pun sekali-sekala. Tu azan milik muazzin, iqamah milik imam. Maka takkan timbullah perceraian antara iqamah dengan sembahyang. Mungkin timbulnya gini. Nampak dah tu imam, dia faham lah tu imam ni, dia masuk, tu bila pun okey, tu imam dia dah, dia pun iqamah. Tiba-tiba tu imam ni nak naik, undur semula, sakit perut contohnya. Itu barulah mungkin berlaku perceraian. Mana tu bila iqamah tu dapat dah izin dah tu, biasa dah gitu. Tu imam keluar bilik dia, maka tu bila pun qamah. Tu. Isyarat ke apa ke, pesen dia gitu dah, tak apa dah lah. Tiba-tiba tu imam ni undur balik. Tak boleh sakit perut misalnya tiba-tiba. Tu mungkin lah. Cari tu imam lain pula. Mana ni mana. Lama-lama lambat barulah jumpa. Kena qamat semula. Kalau berlaku seumpama tu mungkin lah. Maknanya dia qamat tu dapat izin imam dah. Tapi imam tu pula jadi bermasalah tiba-tiba. Nak cari imam lain ni mungkin jadi lambat sikit. Tengoklah. Kalau perceraian tu sekejap, maka iqamah tu tak apalah, dia boleh dipakai. Kalau perceraian tu panjang, maka iqamah tu kena iqamah semula. Selesai berkaitan dengan syarat bagi lafaz azan dan syarat bagi lafaz iqamah. Dan sunat keadaan orang yang bang dan qamah itu elok suaranya dan deras suaranya.
Wallahu a'lam. Kita ada 20 minit lagi masa ni. Kalau kita tak mungkin tasawuf kita tak sempat nak baca. Ada orang minta berkaitan dengan sembahyang takhusi. Sembahyang takhusi. Sebab ada tersebar sekarang satu panduan solat takhusi yang dikeluarkan oleh orang berkenaan, yang diterima pakai oleh masyarakat. Dia ajar dalam panduan dia tu sembahyang berdiri, kemudian sembahyang takhusi. Dia suruh sebelum rokok duduk dah takhusi. Isunya kalau rokok dalam berdiri, kemudian duduk atas kursi, kemudian sujud atas kursi, jadi rokok lebih rendah daripada sujud. Maka nak jadi sujud lebih rendah daripada rokok, masa rokok tu duduk atas kursi dah, maka tunduk untuk rokok atas kursi, tidak, sujud tu lebih rendah daripada rokok. Pada ni dia gini, dia semayang berdiri, main berdiri, kemudian sampai masa nak rokok tu dia suruh duduk. Dia duduk, lepas tu rokok, lepas tu sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud ni biar rendah daripada rokok tadi. Biar jadi sujud lebih rendah daripada rokok. Disuruh duduk dulu. Molek orang gitu tak sah sembahyang buat gitu. Sebab dia boleh berdiri. Tapi isu dia begini. Isu dia sembahyang berdiri. Dia sembahyang berdiri. Kemudian dia rokok berdiri. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia duduk. Bila duduk dia sujud. Jadi timbul isunya, rokoknya begini, sujudnya begini. Kan sujud ni kan gini je kan? Ni kan gini je. Tapi rokoknya macam mana? Rokoknya rendah, sujudnya ada ni. Jadi isu asalnya gitu. Isu asalnya rokok lebih rendah daripada sujud. Faham tak gambar tu? Kan kita tadi kan bila kita sujud atas kursi, jadi tunduk ni gini. Ada ni. Bukan gini je. Gitu. Tapi rokok dalam berdiri begini. Jadi berarti rendah rokok kepada sujud. Walahal Nabi suruh rendahkan sujud daripada rokok. Nabi suruh rendahkan sujud daripada rokok. Tiba-tiba rokok rendah, sujud jadi congik sikit. Kan tak sujud tak kursi kan? Kan dia duduk gitu je kan? Tapi kalau kita rokok ni kan gini, rendah kan? Gini ni rokok. Ni sujud. Macam mana? Itu hak baru timbul baru ni. Hak timbul panduan baru ni. Dah. Mari tak kursi orang rokok dalam diri. Tak, dia sekarang ni dia semai berdiri. Cuma masa sujud duduk atas kursi. Bukan dia semai kursi daripada awal, itu kursi memang dia rokok atas kursi. Ini orang semayang berdiri. Faham tak? Hak agak menasabah sikit. Tapi tak payah agak tu. Hak agak menasabah. Dia ajar orang ni. Hak agak menasabah. Dia ajar
Rokok macam biasa. Rokok. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia suruh tunduk dulu. Tunduk sujud ni, tunduk sujud. Baru cari kursi. Dia kata. Lepas tu duduk antara sujud. Rabbi firli warhamni apa semua. Nak sujud kedua kena bangun pula. Lepas tu ambil kursi pula duduk. Sebab dia rokok gini. Ada. Tidak gini. Sujudnya dedah tekan. Lepas tu buat jadi kursi. Duduk. Sambung sujud atas kursi. Lepas tu duduk antara sujud. Rabbi firli warhamni. Nak sujud kedua dia bangun pula. Tunduk semula biar redah. Nak biar redah daripada rokok ni. Ada kot logik dia tapi tak payah lah. Dah kata Nabi suruh rendahkan sujud daripada rokok dalam situasi yang sama. Kalau sama-sama dalam berdiri, wajib rendahkan sujud daripada rokok jika kuasa. Kalau memang dalam duduk untuk rokok dan sujud, wajib rendahkan isyarat pada sujud daripada rokok jika kuasa. Kalau sama-sama dalam sembahyang mengiring, maka isyarat pada rokok, isyarat pada sujud, rendahkan isyarat pada sujud jika kuasa. Dalam situasi yang sama. Sekarang itu situasi berdiri, ini situasi duduk. Tak sudah banding lah. Ada ni. Mana? Macam mana? Duduk tu rata-rata ni ada orang yang tak boleh duduk. Ada masalah dia. Sebagai contoh kita kata, Dia semai duduk atas latar. Kita kata dia semai duduk atas latar. Dia pun rokok dalam semai duduk. Dia pun sami Allahu liman hamidah, tidak dalam duduk. Duduk atas latar. Tiba-tiba tak boleh duduk dah. Kena sambung mengiring. Dia uzur sangat dah ni. Tadi duduk tadi okey lagi boleh. Dia rokok dalam duduk. Dia pun sami Allahu liman hamidah duduk. Kemudian tak boleh nak pergi dah. Dia kena jatuh tubuh, kena mengiring dah. Memang pening dah dia lagi dah. Dia pun mengiring. Dalam mengiring ni dia pun isyarat kepada sujud. Dia kena kira dah rokok dan duduk tadi tinggi mana. Tak kira dah sebab tadi situasi duduk, ini situasi mengiring. Kita tak akan banding dah. Tadi dia semai duduk atas latar. Dia pun rokok semai duduk atas latar. Lepas iktidal, dia tak boleh nak duduk dah. Dia uzur dah. Maka lepas daripada duduk, mengiringkan kita berdiri, duduk, mengiring, melentang. Kan kita ada empat susunan kan? Berdiri, uzur, duduk, uzur, mengiring, uzur, melentang. Jadi 4 susunan. Jadi sekarang ni dia semayang duduk atas latar. Dia sempat rokok ketika duduk atas latar, tunduk ke hadapan. Pada ni tiba-tiba tak boleh nak pergi dah. Lepas tidak ketika duduk atas latar ni memang kena jatuh tubuh dah, kena ngiring dah. Tak boleh dah. Tak boleh duduk dah. Pening dah, pelik dah dia rasa ni. Dia pun mengiring. Maka dia pun Allahu Akbar untuk isyarat kepada sujud. Kita nak kira tak dengan hak tunduk rokok dan duduk tadi? Tak kira dah. Sebab ini situasi lain. Sama dah. Ini situasi berdiri. Ini situasi duduk. Apa masalah? Ada pula kata gini. Ni. Kita semayang berdiri. Lepas tu rokok. Lepas tu iktidal. Sebelum dia sujud, dia duduk. Dia kata duduk ni menambah rukun duduk. Pula dah. Sekarang ni duduk dulu kan, rokok belum lagi ni. Pandang sekarang. Tali kursi. Faham pula kan? Sekarang dia semayang berdiri. Dia rokok. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia pun duduk.
Serukung ni duduk ni. Kan ada rukun duduk kan. Duduk antara dua sujud kan. Ni orang panggil rukun duduk sebelum sujud. Dia kata menambah rukun batal semayang. Allah kata apa benda lah. Lemah kadang-kadang. Dalam kitab, lepas dia sujud, lepas dia bersujud sejadah, kita lepas dia sujud sejadah kan. Lepas dia sujud sejadah, kita ada tak duduk istirahat? Tak ada. Terus naik. Tak ada. Kita lepas dia sujud yang kedua, sebelum bangkit pada rakaat yang kedua, sebelum bangkit pada rakaat yang keempat, ada duduk istirahat. Kan tak? Lepas sujud yang kedua, kita nak bangun tu duduk sekejap, baru kita sambung bangun. Adapun kita bangun daripada sujud sajadah, dia tidak ada duduk istirahat. Tiba-tiba kita duduk istirahat, dapat qada tamak nina pun dimaafkan, tak panggil tambah hukum tapi duduk dah tu, duduk lama pula duduk dia, boleh qada tamak nina. Kalau kira tu macam duduk antara sujud dah tu, sebab tamak nina dah tu batal ke tak dimaafkan, walaupun duduk tu dapat qada tamak nina sekalipun. Tak ada ni setakat duduk sekejap sebelum nak sujud atas kursi tu, menambah rukun, dia kata tak dimaafkan. Disuruh tunduk dulu baru duduk. Dia kata tunduk dulu baru duduk. Kalau duduk dulu menambah rukun, batal. Allah, mudah sungguhlah batal. Kita semayang berdiri. Kita turun nak sujud ni macam biasa. Kita main berdiri, ni orang sihat, main berdiri, rokok, tidak. Kemudian nak turun sujud tu, sampai latar, dia duduk atas latar. Dia duduk berehat dulu. Baru dia sujud yang pertama. Dia duduk sekejap tu, dapat qada tamak nina pun dimaafkan tak panggil menambah rukun Tapi tak ada orang buat gitu. Mana kita kata dia daripada tidak nak turun sujud. Tapi dia turun ni, dia duduk dulu sekejap. Betul dulu. Dan qada tamak nina baru disujud yang pertama. Dia panggil menambah rukun ke tak ni? Tak, dimaafkan. Tapi orang nak buat gitu, nak royak. Macam tadilah bangkit daripada sujud sejadah, tak ada duduk istirahat. Tiba-tiba dia duduk juga istirahat. Duduk pula dapat qada tamak nina. Dia panggil menambah rukun? Tak. Ni setakat duduk atas kursi kejap. Ni tidak, lepas rokok dalam berdiri. Duduk ni menambah rukun duduk. Dia kata batal semayang. Orang pula duduk sebo, ambil pendek-pendek seumpama tu. Inilah semayang atas kursi yang tidak disedari, yang batal semayang. Nak sebo-sebo cuma kot sikit. Ada ni. Cuma kita nak balik bicara tadi. Bicara dia semayang berdiri comel-comel, baca Fatihah, baca surah. Tiba-tiba segar-segar, dia pun duduk dulu. Duduk dulu. Meja dekat pun nak. Ada kursi lagi pun. Dia gini. Dia sekarang dia main berdiri ni. Ni dalam panduan buku ajar baru lah ni. Main berdiri, selesai baca surah, dia nak rokok, dia duduk dulu. Barulah Allahu Akbar rokok. Sami Allahu liman hamidah. Sujud lebih rendah tu. Allahu Akbar. Baru lebih rendah daripada rokok tadi. Tapi dia punah hak lain. Berdiri wajib sampai ke i'tidal. Kalau bagi orang kuasa, punah situ, punah wawa lagi tu. Ada ni. Ini orang kuasa lah ni. Tiba-tiba untuk rokok disuruh duduk. Supaya rokok tunduk ke depan, tidak sujud ni tunduk rendah daripada rokok saat ni.
Itu isu dianya. Padahal hak ni rokok berdiri, hak ni sujud duduk, situasi lain orang tak kira dua ni. Tapi oleh kerana dia terpengaruh dengan hak kata tak boleh gini, dia punah hak lain pula. Untuk rokok, duduk, batal semayang. Sebab dia orang kuasa. Dek, panduan ni banyak orang sibuk sekarang ni. Banyak orang sibuk. Sebab orang berkenaan yang keluar panduan ni. Faham tak? Dia duduk untuk rokok. Duduk tu mana boleh. Kita wajib berdiri sampai kepada i'tidal bagi orang yang kuasa. Ni kira orang kuasa, orang kuasa. Cuma dia turun bawah tak boleh untuk sujud. Maka untuk sujud dia duduk. Tapi i'tidal, rokok dengan i'tidal dia ajar suruh duduk dah. Mana? Dia gini. Kita betul-betul semai duduk. Kita betul-betul semai duduk bagi tengok uzur. Kita betul-betul semai duduk bagi tengok uzur. Daklah duduk atas kursi ke, duduk atas latar ke. Kita pun duduk. Duduk ni rokok semai duduk bagi tengok uzur. Tak kira duduk atas kursi atas latar. Kira kita semayang duduk. Memang daripada awal kita duduk Kita pun rokok dalam semai duduk. Kita rokok ni buat masalah je ni. Rokok je hilang pening, hilang uzur. Kita buat masalah je ni. Ada ni. Dia semai duduk, dia rokok. Kita kata dia main duduk ni. Main duduk atas senang, main duduk atas latar. Dia kata dia main duduk atas latar, lepas tu dia pun rokok. Dia rokok tu hilang pening. Dia dah rokok ni, dia wajib kena bangun sambung dalam dia rokok. Kena duduk gini balik. Kena jangan tegak. Tegak tu balik kepada qiyam, tak boleh. Sebab sekarang ni dia sudah rokok. Dia semai duduk. Selesai baca surah dia pun rokok. Dia rokok ni tak maknanya rokok hilang pening tu. Maka dia wajib kena sambung rokok di dalam rokok berdiri sebab dia sudah puasa. Apa gitu no? Mana rokok i'tidal kalau kuasa wajib berdiri. Siapa kok semai duduk saat ni tu? Kok semai duduk? Dia rokok dalam duduk sebelum dapat tamat ninah hilang uzur. Maka dia wajib kena sambung kepada rokok berdiri. Adapun kalau dia rokok siap-siap dapat dah qada tamat ninah dan rokok, barulah hilang pening, barulah hilang uzur, maka dia tak wajib sambung rokok dan berdiri. Tetapi dia wajib i'tidal kepada berdiri. Dia rokok dalam duduk, dapat dah qada tamat ninah rokok duduk, hilang uzur, hilang pening, maka tak payahlah sambung rokok dan berdiri sebab dia sudah dapat tamat ninah dalam rokok ketika duduk masih lagi uzur masa tu. Lepas dapat qada tamat ninah barulah hilang uzur, maka rokok tak tambah, tak sambung dalam diri lah. Tapi i'tidal, ni namanya duduk dia kena i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bangun berdiri. Bangun berdiri, i'tidal berdiri, barulah turun bawah sujud semula. Dia tadi dah dia rokok tamat ninah dah kan, dalam rokok duduk. Dia semai duduk daripada awal kerana dia uzur. Dia rokok, dapat dah qada tamat ninah rokok, baru hilang uzur. Maka untuk rokok bangun tak payah. Tapi untuk i'tidal wajib berdiri. Jadi daripada duduk rokok ni, sami Allahu liman hamidah, bukan kembali pada duduk, kembali pada berdiri. Nak ceritanya wajib berdiri i'tidal kerana sudah kuasa. Ini hak kuasa molek-molek untuk rokok i'tidal suruh duduk atas kursi. Keluar panduan kepada orang buat seumpama tu. Kalau orang ajar sebelum sujud atas kursi, tunduk dulu baru tarik kursi, waktu susah je lah, waktu tak jadi apa, waktu dia buat gitu pun. Dia kerana nak jadi sujud tu lebih rendah daripada rokok dan berdiri,
Lepas i'tidal dia tunduk dulu dalam berdiri, baru tarik kursi, tak apalah yang nak buat kita, tapi tak perlu pun. Tetapi kalau sebab peringkat ajar sebelum rokok duduk, tu batal semayang. Kita semayang duduk, rokok dalam keadaan duduk. Kita pun, tapi uzur lagi ni. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, hilang uzur. Tak ada makna lagi i'tidal, hilang uzur. Kita wajib kena sambung diri i'tidal. Faham? Ini dia, aku tak faham. Dia rokok sampai duduk. Sami Allahu liman hamidah, tak sempat lagi tamakninah i'tidal duduk ni, hilang pening. Maka dia wajib kena sambung i'tidal dalam berdiri. Barulah turun balik kepada rukun sujud. Kalau dia uzur rokok dalam duduk, ketika mula i'tidal tu dalam duduk masa lagi uzur, tetapi i'tidal je hilang pening. Nak masalah je ni. Belum dapat lagi tamakninah dalam i'tidal duduk, hilang uzur. Dia wajib kena sambung i'tidal dalam berdiri sebab dia kuasa. Tetapi kalau dia rokok masih lagi uzur, dia i'tidal masih lagi uzur, dapat i'tidal qada tamakninah, barulah hilang uzur. Baru hilang uzur. Tapi i'tidal tamakninah dah ni, maka tak perlu bangun berdiri. Sebab apa? Sebab sudah terhasil dah tamakninah dalam i'tidal ketika duduk, ketika masih lagi uzur. Lepas dapat qada tamakninah, baru hilang pening. Tak payah bangun. Maka sujud 2 kali. Kalau masih lagi hilang dah uzur, dia kena rakaat kedua, bangun kepada berdiri. Faham tak tu? Saya mula-mula tak perasan benda-benda gini. Lepas orang ni tanya, dah ambil mana sebenarnya ni? Siapa ke i'tidal, siapa ke rokok i'tidal suruh duduk ni, dia wajib berdiri kalau kuasa. Orang petunjuklah panduan, orang berkenaan yang buat. Wayak ke dia lah. Siang ke orang ajar salah gitu. Sebab ni cerita orang kuasa. Isunya kerana nak suruh jadi tunduk kepada sujud lebih rendah daripada tunduk pada isu di situ. Walah tak timbul isu. Sebab itu rokok berdiri, ini duduk atas kursi, sujud atas kursi. Situasi yang berbeza, tak timbul isu. Kalau orang ajar, lepas daripada i'tidal berdiri, tunduk dulu macam saya buat tadi, ke bawah, baru cari kursi, tu tak ada masalah lah. Tu cuma susah je buat kerja. Ni siapa ke rokok i'tidal pun suruh duduk, orangnya kuasa berdiri, tu salah sangat lah. Jog gitu batal semayang tu. Kemudian bab semaitan kursi tu dia adalah hak kelonggaran dia dalam mazhab Syafi'i ni kena cermat sikit. Ada keadaan yang mana tidak dibenarkan kita solat atas kursi. Ada keadaan kita dibenarkan solat atas kursi. Kalau mazhab Syafi'i ni dia kena bergalus sikitlah. Keadaan ni. Kalau mazhab lain dia tak ada isu mana. Kalau mazhab Syafi'i kita ni bukan masalah semaitan kursi jadi isu. Masalah kitanya, kalau kita kuasa sujud kena bumi 7 anggota, tu isu dia. Tiba-tiba kita sujud atas kursi tidak boleh kena bumi 7 anggota. Pada ni, tu kena turun latar lah. Sebab kita sujud kena bumi 7 anggota, itu syarat suku sakat pula tu. Kata kita kalau mazhab Syafi'i, semaitan kursi manakah yang dibenarkan? Semaitan kursi mana yang tidak dibenarkan? Ngaji molek lah kita tu. Hebat tu. Ada ni. Saya bukan nak cerita masalah dia uzur dia tu boleh main kursi kedak. Saya nak bercerita waktu tu hal lain pula. Cuma hak semaitan kursi dah ni, hak dibenarkan main kursi, tapi masa Fatihah dia berdiri sebab dia kuasa, maka dia wajib berdiri sampailah kepada i'tidal. Jika kuasa ni, jika kuasa. Jika lemah daripada takbir pun duduk dah. Ada hak ngajar karut pula, lemah macam mana pun takbir wajib berdiri. Kalau kata kena minta tolong akak, minta tolong akak. Kalau kata akak kena upah, wajib upah dia kata.
takbir wajib berdiri. Ni lagi karut. Maknanya untuk takbir kena akad dulu. Allahu Akbar, barulah duduk, baru duduk. Ambil manalah pesen-pesen gini. Dia apabila uzur, maka duduk daripada awal. Apabila kuasa, wajib berdiri sampai i'tidal. Gitu je. Kalau dah uzur, duduk, mengiring, melentang daripada awal. Apabila uzur. Takbir pun dah keadaan duduk, kalau ataupun mengiring, ataupun melentang, kalau uzur. Mana? Ni ada raja tidak terus sujud dia debeng dia jatuh tubuh dia. Allah kata macam hak ni senang sana aerobatik apa tu. Apa dia buat pasal gitu? Mana ni? Tu jaga molek tu. Kalau kuasa jangan duduk sampailah kepada i'tidal, wajib berdiri kalau kuasa. Jangan nak rokok duduk atas kursi, jangan. Wajib kita berdiri sampailah kepada i'tidal. Kan? Pentingnya kita belajar molek lah. Kita belajar bab semayang. Kalau uzurnya nak buat macam mana. Tambahan pula kadang-kadang kita yang uzur, kadang-kadang anak beranak kita yang uzur. Kita hak main ngaji ni biar faham molek. Yelah kita alhamdulillah sihat lagi. Tapi ada anak beranak kita uzur. Kita hak main majlis surah, kitalah yang sepatutnya beri panduan kepada mereka. Ni kita main belajar, nak tanya sikit, saya ni uzur ni mayang macam mana, orang uzur tak tahulah aku anamu lah mayang mana pun, aku dah pandai juga. Janganlah gitu, biar ambil faham boleh. Nanti insyaAllah kita masuk pada rukun qiyam, dia akan bicara. Kita masuk rukun niat, kita masuk rukun takbir, kita pergi pada rukun qiyam. Rukun qiyam dia panjang bicara lah. Kita akan bicara berkaitan dengan semayang uzur ni pada pembicaraan rukun qiyam. Dia akan mula dengan rukun niat, syarat-syarat dia. Rukun takbir, syarat-syarat dia. Kemudian pergi pada rukun qiyam serta dengan syarat-syarat dia. InsyaAllah kita akan bicara berkaitan dengan sembahyang orang uzur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.